Perubatan secara mistik ni adalah karut sebenarnya. Perubatan Islam ni yang boleh tolong saya sebab saya percaya yang Tuhan tu bersama saya. Kita ceburilah bidang ini untuk membantu masyarakat supaya tidak pilih perkara yang tak betul lah. Perubahan teknologi menjadikan masyarakat Melayu tidak mudah percaya perkara-perkara karut seperti sihir dan santau. Namun, ada juga yang percaya akan perubatan Islam berbanding perubatan moden. Berubat disuruh oleh Islam dan jika kaedah perubatan itu betul, ia adalah perubatan yang dibenarkan oleh syarak. Produksi kami telah berjaya menemu ramah Ustaz Ashraf Daud, seorang pengamal perubatan Islam di Pusat Rawatan Darussyifat Tampin, Negeri Sembilan. Beliau telah mula membantu ramai orang sekitar tahun 2016. Kenapa saya memilih dalam bidang perubatan Islam ni? Kerana kita lihat ramai orang memilih untuk kalau kena gangguan dia akan pilih bomoh. Jadi saya kira nak membantu masyarakat. Jadi kita ceburilah bidang ini untuk membantu masyarakat. Manakala di Kota Raya Kuala Lumpur, Encik Awasi tidak begitu yakin dengan kaedah perubatan Islam dan juga gangguan mistik. Bagi saya, perubatan secara mistik ni adalah karut sebenarnya. Kerana dulu kaedah ni tidak dapat dibuktikan. Tapi zaman sekarang dengan kaedah perubatan moden, penyakit-penyakit yang dianggap misteri sebenarnya adalah satu penyakit yang boleh diubati. Di Terengganu, seorang remaja lebih dikenali sebagai Azra menggunakan kaedah perubatan Islam untuk merawat gangguan mistik yang dihidapinya. Kejadian tu berlaku pada tahun 2019, awal bulan 3. Masa tu saya kat rumah, time maghrib, saya dengar orang ketuk pintu, kuat sangat. So saya pelik lah, time maghrib ada orang datang. Lepas tu dia ketuk pintu kuat pula. So saya pun buka pintu. Saya buka pintu tu ada pakcik. So pakcik ni macam muka dia dah tua, badan dia besar. Macam tu lah macam dia nak cari gaduh. Tapi saya tanya dia baik-baik, kenapa ni? Lepas tu pakcik tu cakap, tolong alihkan kereta sekarang. Saya perasan dekat pintu kereta driver tu ada macam kesan tumpuk kelabu-kelabu, macam habuk lah, habuk. Dia pelik lah sebab dia macam banyak dekat belah tu. So saya macam kesat, saya bau macam tembakau lah, tembakau. Macam tu lah. Lepas tu masa nak masuk tu saya perasan pula dekat atas kereta saya tu ada juga tumpuk yang sama. Dia bukan berterabur tapi macam ada dalam satu titik yang dekat situ je. Tu saya macam pelik lah, saya tiup-tiup, lepas tu saya kesat je dengan tisu. Masa dalam kereta tu, masa saya bawa, saya rasa macam tak sedap hati. So saya beritahu lah mak saya pasal yang habuk tu. Mak saya call ustaz, suruh tengok lah macam scanning kenapa dengan kereta tu kan. Malam tu ustaz tu call balik. Dia cakap pakcik tu yang buat, pakcik yang hari tu datang. Sebab dia nak kereta tu kemalangan. Perubatan Islam ni yang boleh tolong saya. Sebab saya percaya yang Tuhan tu bersama saya. Bukan orang buat jahat, sihir ke. Tapi bila saya percayakan Tuhan, Tuhan boleh lindungi saya lah sekeluarga. Menurut Ustaz Rohaimi, selain penyakit mistik, perubatan Islam juga mampu menjadi ikhtiar dalam mengobati penyakit yang boleh dirawati di hospital. Macam yang cakap tu sakit hospital, darah tinggi, kencing manis, gout, kanser, tumor, apa lagi yang sakit hospital. Itu kita buat. Memang ni rawatan sakit hospital, 100% hospital. Cuma yang mesti itulah yang kita terpaksa buat juga orang datang. Orang datang dah beli, tak kena diam balik. Kita buat juga lah. Bagi Encik Awasi pula, Contohnya penyakit kanser yang dulu dianggap sebagai penyakit misteri. Mungkin juga dianggap sebagai penyakit yang buatan orang. Tapi rupanya dengan kaedah moden, penyakit ini dapat diselongkar dan terbukti merupakan penyakit kudis dalaman yang boleh
mungkin boleh diobati dengan rawatan awal. Di Kelantan, Puan Nur Majidah menceritakan pengalamannya dalam mengubati penyakit strok yang dialaminya. Selain berubat dengan perubatan moden, dia turut berikhtiar untuk menggunakan perubatan Islam. Selain daripada rawatan hospital, saya ada juga membuat rawatan secara Islam, memandangkan cadangan daripada ustaz-ustaz yang mengatakan bahawa stroke ni berpunca daripada angin ahmar ataupun angin merah. Jadi saya berjumpa dengan ustaz ni untuk rawatan Islam. Ustaz ini telah membekalkan saya dengan air yang telah diruqyahkan. Jadi ustaz ni suruh kita minum air tersebut dan juga guna minyak yang telah diruqyahkan untuk membuat sebagai urutan. Kombinasi di antara perubatan ini telah membantu Puan Nur Majidah semakin sihat hari demi hari. Sebagai ikhtiar saya, sebagai ikhtiar tambahan bagi saya juga melakukan rawatan cara Islam ni. Saya tidak bergantung kepada rawatan cara moden sahaja. Oleh kerana saya melakukan kedua-dua rawatan ini, saya telah mendapat improvement terhadap penyakit saya lah. Saya dapat kesan saya semakin ada perubahan, semakin positif lah. As long as kita gunakan ayat Quran, saya rasa itu tidak menyalahi. Kerana di zaman Nabi pun ruqyah digunakan, kaedah ruqyah digunakan untuk mengubat penyakit yang seperti disampuk jin, iblis dan sebagainya, syaitan dan sebagainya. Perubatan Islam masih lagi relevan di mata masyarakat pada hari ini. Setiap perubatan yang wujud tidak kira moden atau mengikut cara Islam, ianya pasti mempunyai kebaikan. Bagi umat Islam, kita digalakkan untuk berikhtiar dalam mengubati penyakit yang dialami. Namun, ikhtiar tersebut haruslah berlandaskan syariat dan halal di sisi agama. Ia bergantung kepada pandangan dan pilihan individu itu sendiri, sama ada mahu menggunakan perubatan Islam atau sebaliknya. Sekali. Kamu tak tanya soalan tu. Cakap apa? Tak payah, okey sekali. Jangan gelak. Perkenalkan diri je. Membuat sebagai urutan. Ada seorang pakcik, dia ketuk pintu. Cuk, satu pintu je.